Maka kita tengok beberapa hadis Nabi SAW. Saya nak bentang kepada tuan-tuan pada malam ni, lebih kurang 15 minit ini. 10 personality manusia yang terbaik di kalangan umat Nabi ni pula. Tadi kita bincang terbaik di kalangan manusia yang lain. Ni kita bincang di kalangan kita yang dah terbaik di kalangan manusia ni. Di kalangan umat Nabi Muhammad ni pula, siapa pula yang terbaik? Tengok pula 10 golongan, 10 personality yang Nabi listkan untuk kita. Barangkali mungkin banyak lagi, cuma untuk malam ni mungkin kita bincang sampai 10 ni saja dulu. Yang setiap hadis itu Nabi akan mulakan dengan perkataan khairukum, sebaik-baik kamu. Bukan sekadar terbaik di kalangan manusia, di kalangan umat Nabi, kita yang terbaik. Siapa pula yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad? Yang pertama kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kita dah tahu dah, kita ni umat Nabi yang terbaik di kalangan umat yang lain. Okey, di kalangan umat Nabi yang pertama, contoh kalau kita dalam masjid ni, siapa dengan kita yang paling expert Quran, maka dia yang terbaik di kalangan dalam masjid ni. Kalau di Selangor, kalau dia yang paling terbaik, maka dia lah yang terbaik. Kita mungkin sekadar tahu hukum tajwid, ikhfa, izhar, iqlab, kita tahu. Tapi masuk tajuk mat, dah tak tahu. Mat arid li sukun, mat tamkin, mat badal, mat aiwat, mat lazim kalimi musaqqal, mat lazim kalimi mukhaffaf. Yang tu pening ustaz. Jadi level kita sampai situ je lah, sampai tajwid yang biasa, yang basic tu. Okey lah tu berbanding yang tak tahu langsung. Tapi yang dah expert bukan sekadar mat dia tahu, segala qiraat pula dia tahu. Bukan sekadar riwayat Hafs an Asim yang kita duk dengar biasa kat Malaysia, yang kita imam kita baca, yang kita baca selalu ni. Ada banyak lagi qiraat 7, qiraat 10. Jadi siapa yang lebih tahu yang tu, lebih baiklah dia. Tak cukup dengan tu, dia boleh mengajar pula pada orang. Jadi kita yang walaupun tahu asas, kurang-kurangnya kita boleh, anak kita baca, kita boleh dengar, kita boleh betulkan. Suami isteri boleh baca sama-sama sebelum tidur, kan? Ataupun dalam kereta perjalanan yang panjang, kita baca Quran ke sambil-sambil. Saya dengar radio je, sekali dah tutup radio, okey jom kita mengulang Suratul Muluk sama-sama. Yang kita buat selalu lepas isyak. Jadi kita mengulang dengan kita hafalan. Kita dalam kalau salah kita boleh tegur. At least kita dapat title yang terbaik. Sebab apa? Bukan sekadar belajar Al-Quran, tetapi boleh mengajar Al-Quran. Jadi kalau kita rasa kita belum lagi boleh baca Quran dengan baik, maka belum terlambat lagi lah untuk teruskan lagi konsistensi kita untuk cari mana-mana kelas Al-Quran. Ataupun kalau malu, panggillah mana-mana ustaz untuk pergi ke rumah, supaya boleh belajar secara privacy, tak malu dengan orang lain. Tak ada masalah. Yang penting kita commit, betul-betul nak komitmen supaya kita boleh nak belajar Al-Quran. Supaya kita nak jadi bukan sekadar umat yang terbaik, tapi yang terbaik pula di kalangan yang terbaik, iaitu yang boleh belajar Quran dan juga mengajar. Bila boleh belajar, boleh mengajar, maknanya semestinya pandailah baca Quran. Kita kena rasa tertampar tuan-tuan kalau kita tak pandai baca Quran lagi sekarang. Kalau kita rasa stres, tak pandai bahasa Inggeris, baca bahasa Inggeris tak pandai, tengok movie cerita orang putih kena baca subtitle, stres macam tu. Kena stres lagi kalau tak pandai baca Quran. Okey, sebab Quran ni dia akan bagi syafaat dekat hari kiamat. Kita pun dah tahu dah hadis tu. Baik, itu yang pertama tuan-tuan, iaitu tentang khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang kedua tuan-tuan, dalam hadis Nabi sebut apa? Khairukum man khairu. Dalam hadis Nabi SAW yang kedua, Nabi sebutkan kepada kita, sebaik-baik kamu adalah, iaitu orang yang terbaik dalam mengembalikan hutangnya. Inda raddil qada, sebaik-baik kamu adalah kamu yang mampu mengembalikan hutangnya. Berhutang tu tak hina tuan-tuan, tapi yang hina bila berhutang dan tak boleh bayar hutang. Menyegerakan bayar, ataupun kalau tak boleh bayar dan bagi tahu orang untuk tangguh dan sebagainya, boleh jelaskan bayaran, itulah manusia yang terbaik di kalangan umat-umat yang terbaik. Dan kita hari ini sebab tu hutang perlu dicatat, hutang perlu ditulis. Kalau kita mati, ada waris yang boleh tahu untuk diselesaikan hutang. Sehingga kan kalau kita meninggal dunia pun lepas mayang, dibudayakan kita di masyarakat Melayu kita, menjadi budaya kita. Lepas habis mayang mayat, sebelum mayat angkat, kita akan ingatkan pasal hutang yang belum selesai. Kalau siapa yang ada berhutang. Ini dibudayakan. Nak bagi tahu, baguslah kalau kita mengingatkan supaya ada orang boleh tolong selesaikan hutang. Sebab kita juga kena ingat, ada hadis Nabi sebut apa? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainin hatta yuqda anhu. Jiwa ataupun roh
Mukmin itu, seorang manusia yang beriman itu tertakluk kepada hutangnya sehinggalah hutangnya dilangsaikan. Tertakluk kat sini maksudnya tergantung lah, kita kata roh tergantung. Kita pun tak tahu macam mana roh tu tergantung. Cuma nak bagi tahu seolah-olahnya tidak tenang roh itu sehinggalah hutang itu diselesaikan. Ini berkaitan dengan hutang, tuan-tuan. Kita hari ni berhutang, tolong jangan lari daripada hutang. Kadang-kadang kita yang memberi hutang pula hilang mood kalau jumpa orang yang jenis tak nak bayar hutang tu. Kita elok-elok pergi kenduri kahwin, tiba-tiba lalu kawan kita seorang tu yang berhutang dengan kita tak bayar-bayar, terus hilang mood kita, tak pasal-pasal. Dia yang berhutang, kita yang hilang mood. Kenapa kita hilang mood? Sebab pernah sekali kita minta hutang, macam kita pula yang jadi penagih pula, tuan. Kita minta hutang, kita pula jadi hina pula. Kita pula yang macam salah pula. Tuan, Jadi yang hina dekat sini bukan orang yang minta hutang. Dan kita kena ingat orang yang memberi hutang pula ada fadilat-fadilat tertentu yang Allah beri kepada orang yang melewatkan untuk orang atau memberi ruang kepada orang lain untuk tidak melangsaikan hutang. Okey, memang ada fadilat-fadilat yang lain. Namun dalam masa yang sama, kita kena ingat orang-orang yang berhutang ini mereka akan dihina oleh Allah, dihina oleh malaikat, iaitu selagi mana mereka tidak membayar hutang. Yang ketiga, tentang personaliti yang ketiga, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini biasa kita dengar. Yang nombor tiga pula, personaliti yang Nabi sebut di kalangan yang terbaik ni, iaitu yang boleh memberi manfaat pada orang lain. Tuan-tuan, dia kalau parking kereta, parking elok-elok, tak menyusah orang. Kalau dia masuk tandas, dia keluar tandas, orang lain masuk, orang lain selesa selepas kita keluar. Dia bermanfaat untuk orang. Dekat kejiranan dia, apa-apa orang akan cari dia. Dia ni jenis orang yang banyak membantu orang lain, bermanfaat. Dekat masjid, walaupun ada siak, ada petugas, ada imam, ada bilal, ada AJK, jadi kita jadi jemaah biasa ni pun bukan datang keluar je, kita cuba tengok apa yang kita boleh support selain daripada bayar derma masuk dalam tabung semata-mata. Apa manfaat yang kita boleh berikan kepada masjid kita. Di pejabat begitu juga, sebagai staff, walaupun gaji kita berapa sangat berbanding dengan yang gaji besar tu, sepatutnya dia lah yang kena buat lebih, ke aku gaji sikit. Sistemnya bukan macam tu lah, tuan. Sistemnya adalah siapa yang boleh bagi manfaat, gaji besar atau gaji sikit, bukan itu isunya. Isunya adalah siapa yang lebih bermanfaat dalam organisasi itu, maka dia yang lebih mulia, tuan. Jadi kita jadi umat Nabi Muhammad ini ramai jadi umat Nabi Muhammad, tapi ada orang ni, orang kata dia tak bagi manfaat, malah bagi musibah banyak ke orang, menyusah orang je kerjanya. Okay, kita tak nak macam tu lah, tuan-tuan. Hadis yang lain, personality yang keempat, saya cuba lajukan, tuan-tuan. Dalam hadis yang keempat, khairukum, kata Nabi, khairukum li ahli. Dalam riwayat yang lain, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Atau kama kata Rasulullah, sebaik-baik kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu adalah kamu yang baik dengan ahli keluarganya. Suami baik dengan isteri, ayah baik dengan anak, mak baik dengan anak, anak baik dengan mak bapak. Baik dengan keluarga lah senang ceritanya. Dengan pasangan, dengan anak, dengan keturunan kita kena berbaik. Kita dengan kawan bukan main baik, tapi dengan anak beranak kita berkira. Semua benda berkira. Jadi kena hati-hati juga bab ni, sebab orang yang terbaik ini adalah dengan family. Sejauh mana dia mudahkan family dia, sejauh mana family tu suka dia. Yalah, walaupun dalam konteks melayani anak-anak kecil, kita sebagai mak bapak ni kadang-kadang tidak disukai. Kena ingat, tuan-tuan, menjadi bapa atau mak yang tidak disukai oleh anak-anak ni bukan bermaksud mak bapak tu tak betul. Dan menjadi mak bapak yang terlalu disukai oleh anak-anak pun bukan bermaksud mak bapak tu betul. Anak nak apa semua bagi. Anak nak pakai seksi, nak sleeveless okey. Nak pergi jumpa boyfriend okey. Anak ni tak suka bapak mak macam tu. Nak apa dapat, apa tak pernah semayang, tak pernah ambil taung, tak pernah kejut subuh. Bapak kerja bapak sendiri, ulang alik masjid, mak dengan kelas Quran dia, anak tak apa ustaz, tu belum tiba masa dia nanti satu masa dia berubah lah. Anak mana yang tak suka mak bapak macam tu? Nak apa dapat, kemewahan dapat, enjoy semua sekali dapat. Jadi, anak suka mak bapak bukan masuk mak bapak tu betul. Dan anak yang tak suka mak bapak bukan masuk mak bapak tu tak betul. Kita masa kecil-kecil, mak bapak paksa kita suruh semayang, kita suka. Oh, seronok kita, senyum kita bila mak bapak kejut. Time cuti pula, cuti sekolah, nak kena bangun semayang, kena tanya sampai 3-4 kali dah semayang belum. Stres kita. Lepas tu kena suruh ni, baru nak duduk kejap panggil, perlu basuh pinggan. Mak bapak ni bukan ambil kesempatan sangat, tapi nak didik, nak latih anak supaya dah besar nanti dia tahu berdikari, dia tahu macam mana nak mengurus rumah kalau tak diajar masa kecil. Tapi anak-anak masa kecil anggap mak bapak ni nak mempergunakan dia. Jadi senang cerita yang tuan-tuan,
kena berbuat baik lah. Macam mana anak tak suka kita pun, kita berbuat baik dulu kepada mak dan ayah kita. Ataupun kita berbuat baik pada anak-anak kita berbuat baik pada pasangan kita. Yang penting seluruh ahli keluarga ni kita kena berbaik, barulah kita menjadi umat yang terbaik. Kita berhenti pada 4 personality tuan-tuan. Yang pertama, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, khairukum ahsanukum qada' ay 'inda raddil qarat. Yang kedua adalah sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Yang ketiga kita bincang tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Yang keempat kita sebut khairukum li ahlih, dalam hadis riwayat Ibn Hibban yang keempat. Yang seterusnya yang kelima Nabi sebut dalam hadis, khairukum ahsanukum akhlaqa, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya, personality. Bukan kedudukan, bukan jawatan, bukan keilmuan semata-mata, tapi personality dia. Bukan imam lebih baik daripada makmum, bukan makmum ini yang barisan pertama, bukan. Dia yang paling baik akhlak. Jadi imam sendiri pun kalau tidak baik akhlak dekat luar, tak jadilah. Jadi AJK lebih baik pada makmum yang lain, tidak juga. Yang penting yang berakhlak. Dan akhlak ini di mana-mana lah tuan-tuan, bukan di masjid saja. Di kedai makan, di jalan raya, di pejabat, di mana-mana saja kita berada. Malah akhlak kita di social media, maka kalau kita boleh kawal akhlak kita, maka kitalah manusia yang terbaik. Itu yang kelima. Yang keenam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'minu syarrah. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata sebaik-baik kamu adalah kalian yang paling boleh diharapkan kebaikannya serta aman daripada keburukannya. Senang cerita tuan-tuan, contohlah kita mungkin ada kenal beberapa individu dalam kelompok komuniti kita ni. Kalau kita buat apa-apa event, kalau seorang ni tak datang, kita rasa boring. Mana pergi Haji Man tak ada maknanya kita mengharap sesuatu pada dia. Kalau dia tak ada, kita rasa macam alah. Dan pula kalau orang tu dah meninggal, Allah, kalau lah Haji Man ni ada kan seronok kita. Jadi orang rasa kebaikan kita, dan orang bebas daripada keburukan kita. Jangan sampai orang hilang mood bila kita datang event, orang hilang mood bila tengok muka kita. Itu something wrong tuan-tuan. Ataupun kita balik masjid, kereta kita parking saja, kereta jiran kita serabut. Tapi bila kita keluar je masjid, keluar je mana-mana, kereta jiran kita dengar punya kereta kita keluar, dia lega tuan. Kena tengok jugalah. Kena tengok. Kena check balik betul-betul orang aman tak dengan kita ataupun orang benci dengan kita. Jadi sebaik-baik kamu, kata Nabi, orang yang paling boleh diharapkan kebaikan dan orang yang paling orang aman daripada keburukan dia. Senang cerita, dia tak menyusah orang lah. Yang seterusnya, khairukum man at'ama ta'am wa taqra'us salam. Sebaik-baik kamu iaitu kamu yang suka memberi orang makan dan suka memberi salam. Orang bayar kat kita, kita belum terbaik lah. Yang terbaik kita bayar untuk orang. Ada orang yang teruk lagi, setiap kali nak pergi makan memang dia dah plan dah, dia tak bawa wallet. Tak apa kalau aku tak bayar, ada orang bayar. Dan dia suka pula setiap kali pergi kedai makan mesti nak makan dengan haji seorang tu. Memang haji tu kerja yang suka bayar, dia pun take for granted. Ambil peluang betul. Asal lapar je, datang masjid. Nanti kan lepas tu lepak kedai mamak, makan free. Kalau rasa nak jimat, hari ni Jumaat, jimat tak payah makan tengah hari, masjid ada banyak makan free. Dia fikir dia nak makan, bukan dia hantar makan. Yang lagi teruk lagi, siap komplain lagi. Boring, benda sama setiap minggu. Sikit pisang. Ingat datang masjid ni monyet, macam tu pula komplain dia. Bukan dia hantar pisang, komplain pula. Tuan-tuan, khairukum man at'ama ta'am. Ada orang tuan-tuan, dia memang buat rutin dia, seminggu sekali atau 2-3 hari sekali, ada je tetamu dia ajak datang ke rumah sebab dia nak jamu makan. Bukan datang rumah sembang kosong ni. Memang dia nak jamu orang makan. Dia suka. Memberi orang makan ni bukan nak masuk suruh buat kemah, pasang kemah, panggil caterer. Tak semestinya. Yang penting bayar bagi orang makan. Saya tengok ada konten, orang buat konten. Dia beli dekat drive-thru, McD tuan. Dia order tu dan time dia bayar, dia kata saya nak bayar kereta belakang sekali. Dia tak kenal sama kereta belakang tu. Dan benda tu bagi inspirasi pada orang lah. Ni maknanya sedekah masuk tabung, cerita lain tuan. Ni bagi orang makan, cerita lain. Dia ada kelebihan lain bagi orang makan ni. Kan, iaitu berbanding kita yang orang serve kita makan lain. Jadi bab memberi makan ni penting. Sebab tu saya di Selangor dengan wilayah ni, saya memang collect dana tuan-tuan. Saya akan collect beberapa buah pusat tahfiz yang mereka tu sekarang ni kos sara hidup tinggi. Untuk tahfiz tahu je lah, bayar yuran berapa ringgit sangat pun. Banyak support anak yatim. Jadi orang-orang yang susah-susah masuk anak tahfiz. Jadi mereka ni tak dapat makan dengan elok. Jadi kerja saya ada beberapa komuniti kawan-kawan yang ada sekolah tahfiz ni. Kita kumpul dia orang dan saya ada
kumpul dana untuk diorang, untuk makan minum budak-budak tahfiz. Cerita untuk buat sekolah, untuk buat bangunan tu dah cerita lain. Buat wakaf binaan, wakaf tanah, wakaf, tu cerita lain. Tapi bagi duit untuk makan, tu lain tuan. Maka sebab tu, tengoklah setiap berapa bulan saya akan keluar iklan, nak collect contoh berapa belas ribu untuk berapa buah sekolah. Jadi orang pakat kupon, cukup je dana, saya tutup iklan tu. Tu yang saya buat lah. Maknanya kita memang collect spesifik untuk dana makan minum pelajar. Untuk beberapa sekolah tahfiz di area Selangor dan juga wilayah. Saya tak pasti iklan saya tu sampai tak pada tuan-tuan. Kalau tak sampai, nanti saya forward lah kat Ustaz Zuhairi. Harapnya tuan-tuan boleh involve juga dengan program tu. Okey, yang kita spesifik untuk makan minum saja. Okey. Sebab Nabi sebutnya khairukum man at'amat ta'am. Sebaik kamu yang bagi makan. Tentu kalau kat Mekah tuan-tuan sabil ni. Itu juga antara benda yang saya buat dekat sana. Bila setiap kali saya pergi sana, setiap tahun berapa kali saya akan pergi, kita akan buka iklan untuk bagi makan orang kat sana. Tak kira lah sama ada orang tu susah ke, orang tu senang ke. Yang penting mereka ni duyufur rahman. Dan kita ingat, kalau bagi makan kat sana, kat orang Pakistan, India, orang Bangladesh, orang susah je, tak. Even bagi makan kat orang Malaysia kita pun, itu adalah benda yang baik. Sebab bukan orang Malaysia kita yang pergi sana ni semua senang, tak juga tuan. Ada yang susah. Ada yang cukup-cukup bajet je. Jadi bila kita buat sabil ni, jemaah Malaysia kita pun nak juga makanan. Jadi tu pun iklan yang saya akan buat. Bila setiap kali saya ke sana, saya akan open iklan. Kita perlukan dana berapa banyak untuk kita serve bagi makan dekat orang kat sana. Tahu pula sekarang ni kos meningkat tuan-tuan. Hotel, penerbangan meningkat tuan-tuan. Kita pun dah pening dah ni. Nak buat macam mana ni. Jadi kita harap semangat tuan-tuan lah untuk boleh support kemudahan duyufur rahman, tetamu-tetamu Allah juga kat sana. Okey, sebab ada hadis khas tuan-tuan memberi makan kepada orang. Lepas tu seterusnya Nabi kata wa taqra'us salam. Sebab kamu ni bukan sekadar bagi makan, tapi kamu boleh bagi salam ke orang. Mana kalau A dengan B bertemu, siapa yang bagi salam, dia tu lebih baik daripada yang seorang lagi. Berbanding angkat tangan, berbanding hi, berbanding hello atau angkat kening. Kita jumpa orang, kita senyum, orang tu bagi salam. Oi, hina kita tuan-tuan. Jadi kita jangan terhina lagi lepas ni. Jumpa orang, bagi salam dulu supaya kita jadi lebih baik pada orang tu. Dan perkara ni sahabat pernah tanya Rasulullah, ayyul islami khair? Ya Rasulullah, orang Islam macam mana yang baik? Nabi kata, tut'imut ta'am. A dengan B mana baik ya Rasulullah? Dan cerita. Nabi kata, tut'imut ta'am. A dengan B tu, siapa yang bagi makan, dia tu lebih baik. Lepas tu Nabi kata apa? Wa taqra'us salam. Yang terbaik ni, kamu boleh bagi salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal ataupun kepada orang yang kamu tidak kenal. Maknanya dalam konteks orang yang bagi salam, kita bagi salam ke orang yang kita kenal saja. Itu dah terbaik dah. Berbanding jawab salam. Tapi kalau kita boleh bagi salam juga dekat orang yang kita tak kenal, itu lebih terbaik. Yang kenal pun kita bagi, yang tak kenal pun bagi. Yang seterusnya, khayarukum alyanukum manakib fis salah. Sebaik kamu adalah yang paling baik dalam meluaskan tempat. Fis salah maksudnya dalam saf. Ataupun dalam masjid lah, senang cerita hari Jumaat atau mana-mana masa yang padat tuan-tuan, yang kadang-kadang kita dengar khutbah ada orang lain dekat luar berdiri sebagainya. So kita kena bagi ruang dekat orang. Jangan konon-konon khusyuk sangat, tak perasan ada orang berdiri sebelah kita konon-konon khusyuk dengar khutbah, tak payah nak kata khusyuk tuan-tuan. Kita perasan je orang berdiri, cuma kita je tak nak berganjak siapa suruh lambat. Jangan tuan-tuan, bagi. Buat isyarat suruh dia duduk. Sekejap lagi masa qomat banyak ruang kosong. Kita kena fleksibel tuan-tuan. Dan kita kena ingat hadis ini. Nabi kata, khayarukum alyanukum manakib fis salah. Orang yang suka bagi ruang dekat orang. Okey? Tambah pula hari ni jenis bawa sejadah ni lagilah siapa yang jenis suka tak rapat saf. Lagi seronok lah dia bawa sejadah. Aku dah lama dah nak supaya orang jarak dengan aku. So bila dapat SOP macam ni lagi seronok dia. Tak nak macam tu tuan-tuan kalau dah boleh rapatlah betul-betul dan bagi ruang dekat orang lain. Yang seterusnya disebut dalam hadis, personality yang seterusnya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Okey. Tuan-tuan ada tengok tak? Kadang video-video viral bergaduh kat jalan raya, yang bergaduh tu bukan orang muda tuan, orang tua. Orang tua dia maki terus orang dulu. Kadang-kadang kat simpang, makcik kadang-kadang tunjuk jari tengah tuan. Makcik sekali tumbuk tu tumbang makcik ni. Tapi berani dia tunjuk begitu tunjuk. Bergaduh dekat simpang. Allah kata. Nabi kata apa? Yang panjang umur, lagi baik.
Bukan lagi Samseng. Dekat shopping mall. Yang suka potong-potong barisan ni kadang-kadang bukan orang muda, betul, orang tua-tua. Dia buat-buat macam tak nampak. Dia buat macam tak nampak orang crowded dekat cashier, orang tengah tunggu turn dia. Maklumlah saya orang tua dahulu kalau saya. Ya, kita orang muda bukan tak nak bagi. Tapi beradablah. Dan orang muda pula bila nampak ada orang tua beratur, dahulukan mereka. Bukan masuk orang tua boleh potong queue terus. Bukan. Ada benda ni saya selalu sebut tuan-tuan, ada benda ni kadang-kadang berlaku kat kita orang yang dah senior, berwatak Islamik pula dengan janggut, dengan serban, tapi sesuka hati pergi mana-mana, kita rasa kita yang kena mulia dulu. Dia yang mulia ni bukan yang lebih tua semata, yang tua dan yang lagi banyak kebaikan. Maknanya orang suka dia lah dengan kebaikan dia tu. Lagi banyak beramal lah senang cerita. Makin senior makin banyak beramal. Dan beramal itu bukan amal yang bersifat ritual semata-mata. Beramal yang non-ritual. Kena jadi baik juga dekat luar. Bukan baik dengan Allah saja, kena baik juga dengan manusia. Itu maksud yang beramal soleh. Wa hasuna amaluh. Hasuna amaluh ni baik amal perbuatan. Bukan amal perbuatan dalam ibadat ritual semata-mata. Amal perbuatan termasuk non-ritual. Personality yang terusnya. Khairul ashab indallah khairukum li sahibihi wa khairul jiranu indallah khairukum li jarih. Yang terakhir tuan-tuan. Yang ke-10. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik sahabat terhadap sahabatnya. Dan sebaik-baik jiran di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap jiran. Bukan orang yang mengharap jiran baik dengan dia. Dia kena baik dengan jiran walaupun jirannya jahat. Sebaik-baik sahabat, dia lah yang banyak tolong sahabat. Berbakti dekat sahabat. Sahabat susah, dia lah yang tolong bagi duit. Sahabat sakit, dia lah yang tolong take care family. Sahabat ada pun masalah, dia tolong. Dan sahabat yang baik pula, bila dia dah senang, dia akan ingat sahabat dia yang dulu yang bantu dia masa dia susah. Ini sahabat, tuan. Dipanggil sahabat qarib, sahabat yang dekat. Yang betul-betul rapat ini. Jadi, kita lah sepatutnya duduk dalam jamaah, duduk dalam masjid, kita lah yang kena bersahabat betul-betul. Dan sebab kita tak nak bersahabat dekat dunia dalam keadaan sahabat ke arah yang jahat. Ramai geng-geng gangster, tuan, sahabat. Geng-geng gangster jangan cakap lah dia punya brotherhood, tuan-tuan, kena lagi hebat daripada orang masjid. Kalau kawan dia seorang kena pukul, tuan-tuan, daripada Johor dia datang. Cari siapa yang pukul kawan. Dia belasah orang tu sampai lembik. Kalau kawan ni sakit, kalau kawan ni nak duit itu ini, dia orang tahu lah tuan nak support dia punya kawan, tuan. Kadang-kadang benda yang kita boleh belajar daripada orang yang macam ni. Tapi kita alang-alang dah jadi orang baik-baik ni, apa kata? Kita betul-betul berbaik dengan sahabat kita. Inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata al-akhillau yawma idzin aduwwun li ba'din illal muttaqun. Teman-teman rapat di dunia akan menjadi musuh di akhirat kecuali teman-teman rapat yang bertakwa sahaja. Dekat dunia memang dia baik. Sama-sama kau tim rasuah, tak apa, aku cover kau. Ke akhirat nanti bila dipersoalkan pasal rasuah, dipersoalkan pasal duit-duit money laundering apa benda semua-semua ni, time tu dia tak cover dah. Dia kata, ya Allah, aku jadi macam ni sebab kawan aku yang recommend. Time tu kita siap lah. Kita baru nak masuk syurga, baru nak langkah kaki, tiba-tiba nama kena petik, tuan-tuan, macam. Itu yang masalah dia. Betul, Allah kata teman-teman rapat di dunia, di akhirat akan jadi musuh antara satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali teman-teman rapat yang bertakwa sahaja. Kat sana dia tak jadi musuh, dia akan jadi saksi, tuan. Malah dia akan cari mana kawan-kawan dia yang sama-sama dalam masjid ni, tiba-tiba tak nampak lah dalam syurga. Mereka akan bertanya sama mereka dan mereka akan minta bantuan dengan Allah. Ya Allah, mana pergi seorang sahabat kami ni? Sama-sama dengan kuliah, sama-sama baca surah Muluk lepas isyak, sama-sama kadang-kadang kami tahlil lepas semua sekali. Allah, malaikat pun jawab, dia ada masalah kat sini-sini. Boleh tak malaikat kami nak jadi saksi kat dia? Sama-sama pernah buat baik dengan kami. Tuan-tuan, kalau kita dapat sahabat macam ni, alhamdulillah. Maka tuan-tuan duduk dekat tempat orang bertakwa, masjid perhimpunan orang bertakwa, maka sepatutnya kita rapatkan hubungan kita melalui kita rapat saf ini. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Istawu sufufakum wala takhtalifu. Luruskan saf, jangan kamu berselisih. Fatakhtalifa qulubukum. Kalau kamu tak rapatkan saf, kamu tak betulkan saf, kamu berpecah belah, saf kamu tak betul, hati kamu juga akan jadi tak betul. Tuan-tuan bayang, datang masjid pun boleh berpecah. Bayangkan pula kalau tak pergi masjid langsung. Dia dah lalang, dah boleh datang masjid, betulkan saf, luruskan saf betul-betul, supaya hati kita lurus. Supaya kita betul-betul sama jemaah ni kita jadi rapat antara kita. Kalau ada yang susah, kita take care, kita tolong support dan sebagainya. Itulah 10 personality, tuan-tuan,
Kita menjadi umat yang terbaik sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur banyak pada Allah. Dan dalam kita dah dipilih menjadi umat yang terbaik ini pula, kita berusaha untuk mengubah diri kita ke arah yang lebih baik di antara kita. Bukan untuk berbangga, tapi demi untuk mencari redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap dalam 10 personality tadi, kita berharap kita boleh capai satu-satu, dan kita kena set target kita untuk kita perbaiki mana yang kita belum capai, yang kita belum dapat, dan kita kena cari jalan supaya kita cuba untuk dapatkan target tersebut, insya-Allah.